Aku Akif, selamat datang ke channel aku, Femopedia Channel. So untuk video kali ni, korang dah boleh baca dekat aku punya tajuk, iaitu aku nak bagi review untuk aku punya phone setelah setahun aku pakai. And aku punya review ni adalah kira review yang secara personal lah. Review yang memang aku dah guna sendiri phone ni sepanjang setahun, apa yang aku dapat, kelebihan yang ada dekat phone ni, and everything lah, sebersikit lah, tapi yang basic je lah aku bagi review sepanjang setahun aku dah pakai phone ni. And aku beli phone ni aku pre-order phone ni, aku beli pada tahun lepas, 2019, 22 Ogos aku dapat phone ni. So hari ni dah 23 hari bulan, so dah setahun lah aku pakai phone ni. So aku akan mula tanpa melengahkan masa, aku terus mulalah aku punya, boleh kata review, boleh kata full review tentang semua benda yang ada pada phone ni. And just basic untuk pengetahuan korang lah. By the way, untuk pengetahuan tambahan lagi, Samsung Galaxy Note 20 dah pun keluar. And aku pakai yang Samsung Galaxy Note 10 Plus. So mungkin masih lagi ramai pengguna ataupun orang ramai masih lagi berminat untuk nak beli phone yang lama, sebab mungkin harga dia lebih drop berbanding yang baru, and dari segi spek pun tak ada beza sangat dengan yang baru dengan yang lama. So mungkin ramai lagi yang berminat. So ini adalah aku punya review yang kira paling jujur dan ikhlas yang datang daripada aku sendiri sepanjang aku guna untuk setahun ni. So tanpa melengahkan masa, kita mula dulu, iaitu pada permulaannya adalah untuk body dia. So body dia aku boleh cakap agak tak, bagi aku lah secara personal, tak bagus sangat, sebab dia licin tau. Sebab aku ni jenis, kadang-kadang tangan aku jenis berpeluh tau. Aku punya tapak tangan ni jenis berpeluh, and kalau time aku bersukan ke apa ke, dia punya body dia agak problem lah, sebab dia punya body ni jenis material dia ni material yang licin. And aku pakai dia punya case, clear case yang dia sertakan sekali dengan dalam box dia. And benda ni pun licin, tapi aku taklah rasa teruk sangat berbanding aku pakai casing dan buang dia punya casing. So aku boleh kata, kalau tanpa casing, untuk orang yang jenis tangan berpeluh ke, ataupun jenis time bersukan dia nak main ke, bagi aku, untuk aku secara personal, ataupun mungkin korang yang hadapi juga masalah yang sama, aku rasa mungkin tak relevan sangat lah kot dia punya body ni, sebab dia agak licin. Sebab aku sendiri pun pernah je time guna tu, aku pegang macam ni lah, so dia macam drop bawah macam ni, tapi aku sempat selamatkan lah, aku pegang yang atas ni. So dari segi body dia, untuk material belakang je lah aku kurang sikit lah untuk aku secara personal, sebab dia licin. Okay, so untuk dari segi dia punya screen, dia punya keluasan screen inci dia ni adalah 6.8 inci, and dia jenis screen curve. Curve ni dia ada macam something lah, lipatan lah kat tepi ni, kalau kita boleh tengok tepi ni. So aku pernah tengok YouTuber lain yang buat review pasal curve punya phone. Ada yang tak suka, ada yang tak kisah. Untuk aku tak kisah, sebab tak ada apa-apa problem pun untuk yang jenis curve punya screen. Cuma satu je problem yang aku selalu hadapi, iaitu time nak tukar dia punya screen protector. Boleh kata memang sangat-sangat susah. Even pergi ke Samsung pun, kadang-kadang Samsung sendiri pun tak ada. Nak aku duduk dekat Terengganu ni, boleh kata Samsung punya branch ataupun kedai memang jauh, tak ada dekat area Kuala Terengganu. Ada pun, tapi bukan yang Samsung sendiri. So aku lebih prefer untuk direct dengan Samsung, and harga dia pun agak mahal. Tu je lah problem kot. Tapi aku still pakai dia punya screen protector yang dah memang disertakan sekali dengan phone lah. So dari segi screen dia memang sangat okey. Cumanya mungkin kelemahan sikit sebab dia besar. Sebab aku ambil yang paling besar, iaitu 6.8 inci. And dari segi untuk tangan aku nak capai ke atas ni memang agak struggle sikit lah. Kalau aku guna biasa kan, so macam nak naik ke atas tu agak struggle sikit, sebab screen dia besar, sebab tangan aku pun kecil. Itu je. Tapi dari segi dia punya resolution, dia punya clearnya gambar dia memang sangat-sangat clear, and tak ada problem pun. Time kita guna tengah panas ke, kita duduk dalam gelap ke, dalam gelap memang confirm lah tak ada problem. Tapi kalau biasanya kita akan duduk tengah panas kan, biasa memang akan ada problem untuk kita nak tengok, sebab dia akan reflect apa yang datang tu kan. Biasa kalau kita tengok screen ni, mesti akan ada muka kita sendiri kat dalam. Telefon ni tak ada masalah untuk benda tu. So kita boleh tengok dia punya gambar dengan clear.
Okay, so next things adalah RAM dengan dia punya storage ataupun saiz simpanan dia lah. Untuk saiz simpanan dia, aku ambil yang 512GB punya saiz, and RAM dia adalah 12GB RAM, 12GB RAM. So untuk korang yang suka running application yang banyak dalam satu masa, kalau yang jenis main game, yang jenis nak layan Spotify, yang jenis nak buka Google Chrome, kadang-kadang nak tengok TikTok, kadang-kadang nak buka IG, nak layan WhatsApp, macam-macam, memang aku boleh cakap phone ni tak ada masalah untuk nak handle benda tu. Memang tak ada masalah langsung. Sangat-sangat okey. Sebab aku sendiri, aku buat bisnes, walaupun tak sibuk sangat, tapi aku still lagi melayan aku punya customer, and aku kena tengok email sebab daripada supplier ataupun email kerja ke, and apa-apa saja pun aku boleh kata sangat-sangat okey. Sepanjang setahun aku pakai, tak ada lag, tak ada lekat ke problem, tak ada. Dia sangat-sangat okey untuk run application yang banyak dalam satu masa. And move kepada dia punya storage ataupun ruang simpanan dia, 512GB, 256GB. Ada dua pilihan tak silap aku yang disediakan oleh Samsung Galaxy Note 10 Plus ataupun Samsung Galaxy Note 10 saja. Dia ada dua pilihan, iaitu Plus dan juga Samsung Galaxy Note 10. Dia ada 256. 512GB aku rasa tak ada kot yang Note 10. Yang Note 10 Plus saja ada 512GB. Tak silap aku lah. Nanti korang boleh check balik dalam kat Google. Tapi untuk aku best, sebab aku boleh simpan gambar banyak tanpa perlu extend lagi aku punya memory card, sebab dia boleh pergi kepada 1TB. Dia boleh extend lagi lah, tambah lagi. So tak ada problem. Gambar, video, sebab aku buat vlog, aku buat record video aku YouTube, and aku ada juga record video customer yang aku ajar dia orang macam mana nak baiki benda tu, baiki benda ni, whatsoever sekali aku buat, tak ada masalah. Tak ada lagi dia keluar pop up problem notification kau punya storage dah penuh ke apa, tak ada. So benda ni membantu aku untuk simpan data yang banyak, sebab aku ada buat note, aku sendiri pun ada ambil gambar, ada lagu, ada application yang banyak. So tak beri problem apa-apa pun. Okay, benda yang paling penting yang mungkin korang paling nak dengar adalah pasal dia punya kamera. Sebab ramai orang cakap, aku tak tahulah, tapi aku tengok review orang, aku perasan orang akan cakap iPhone paling terbaik dia punya kamera. So aku rasa aku boleh iktiraf benda tu memang benda tu aku rasa terbaik lah. Sebab aku perasan pun orang ramai buat video vlog ke apa, dia pakai iPhone lah. Kalau tak pakai kamera Canon ke Nikon ke, dia orang akan pakai iPhone. So aku boleh kata memang iPhone kira the best kamera. Tetapi untuk Samsung pun secara personal aku pakai macam aku nak ambil gambar, dia ada 4K punya resolution, and kita boleh ambil gambar ataupun video lah, video terutamanya dengan 4K. Dia ada stabilization punya, maknanya dia boleh ambil gambar dengan keadaan stabil. Kalau kita bergegar sikit pun dia masih lagi boleh correctkan balik, betulkan balik, hilangkan dia punya kesan gegar apa semua tu. And gambar pun clear. So kalau kita zoom jenis yang muka ada problem, ada berlobang-lobang ke, kita boleh zoom lobang dia tu, memang akan nampak clear. So not a problem untuk dia punya kamera. So dia punya kamera dia, aku tak ingat lah dia punya spek, so aku kena rujuk dekat dia punya kotak. And dia punya kamera dia kat sini 10 megapiksel, 2 pixel punya ni. And kamera utama dia tu 12 megapiksel, ultra wide 16 megapiksel campur dengan 12 megapiksel f2.1, and dia ada 10 megapiksel dual camera, dual pixel 10 megapiksel f2.2 untuk selfie, untuk kamera depan lah. So aku boleh kata dia punya kamera depan ke belakang ke, memang boleh kata TikTok, and sangat-sangat bagus. And satu lagi dia ada dia panggil, aku tak ingat lah, 3D scanner ke apa. Dia boleh ambil macam objek ke apa benda. So kita boleh record, kita boleh ambil gambar tu untuk kita dapatkan benda ni, objek ni, untuk mungkin kita nak buat presentation ke, macam kita nak ambil gambar objek. So tu lah aku nak present pasal satu barang ni kan. So aku just ambil je gambar dia keliling 360 darjah. So phone ni akan capture benda tu, and kita boleh dapatkan satu produk ni saja dengan pusing-pusing macam ni. So aku memang tak gunalah benda tu, tapi mungkin bagi orang yang jenis ada present produk ke, orang-orang yang macam engineering ke ataupun apa-apa, mungkin memerlukan benda tu lah untuk dapatkan, untuk capture, untuk dapatkan dia punya produk ataupun barang tu.
objek tu sendiri. Tu kira ada pada phone ni. Mungkin phone lain pun ada. Aku tak nak sentuh phone lain. Aku tak nak buat perbandingan sebab aku just nak buat review untuk aku pakai sepanjang setahun ni. So yang the best, yang seterusnya, review yang seterusnya adalah dia punya speaker. Dia pakai speaker stereo. Stereo di mana atas dia ada speaker, atas ni dengan bawah dia ada speaker. So kalau korang tengok cerita ataupun main game yang memerlukan sound effect kiri dan kanan, ataupun mungkin nak dia surrounding punya sound. Kalau korang tengok cerita kan, kadang kalau kau dengar mungkin dengar sebelah saja. Sebab apa? Sebab speaker yang hasil bunyi yang dikeluarkan itu adalah datang daripada belah kanan. So kau tak akan dapat dengar clear sebelah kiri. So kau akan dapat hasil dengan sebelah kanan saja. Tapi dengan Samsung Galaxy Note 10 Plus ni, even Note 10 je pun, bukan Plus pun, dia dah ada dia punya stereo speaker. So bawah ada speaker, atas ada speaker. So kalau korang main game, terutama macam game PUBG, memang kita memerlukan kiri dan kanan punya step lah. Sebab kita nak dengar step musuh apa semua kan. Kita nak dengar dia bunyi datang belah kanan ke kiri ke. Without pakai earphone pun korang dah boleh main lah. Terutama kalau korang nak main dengan kawan-kawan kan, nak lepak-lepak. Takkan korang nak pakai earphone kan. Mungkin benda tu agak sukar untuk korang nak berborak dengan kawan-kawan kau kan. So mungkin korang akan pakai direct speaker kan. So aku boleh kata kalau kau pakai direct speaker pun dah cun. Sebab boleh dengar clear step musuh datang belah kiri ke kanan ke menggunakan stereo speaker ni. Tu personal tau. Mungkin kalau orang lain yang tengok video aku, mungkin orang tak setuju dengan apa yang aku cakap. Tapi aku bukan gamers untuk mobile. Aku tak main tau. Aku main PC saja. So aku tak layan mobile. Aku layan kadang-kadang untuk hilangkan stres, untuk suka-suka, ya aku layan. Tapi sepanjang aku guna, walaupun kadang-kadang tu pun aku perasan pakai dia punya speaker pun dah okey untuk enemy, untuk target kita punya musuh, ataupun nak tahu datang daripada mana musuh kita. Tak kisahlah mana-mana game pun, COD ke, korang main PUBG ke, apa-apa game yang memerlukan sound lah. Aku rasa benda ni sangat membantu. Okay. Dan yang benda yang paling aku boleh kata memang penting gila-gila adalah dia punya S Pen. Benda ni tak ada kat phone lain lah kot. Aku rasa tak ada kot kat phone lain. Ada pun phone yang memang akan mengeluarkan pen dia jugalah kan. Mungkin yang tab Samsung sendiri apa semua. Benda ni penting walaupun aku tak keluarkan sangat tau benda ni. Tapi bila adanya dia, aku boleh kata sangat bagus. Sebab korang nak ambil gambar, terutamanya untuk aku punya family, macam wife aku ke, ataupun time hari raya ke kan, benda ni membantu. Sebab apa? Kau boleh snap gambar tanpa perlu pun kau nak berlari-lari tu semua. Kau tahu kan? Aku rasa korang faham maksud aku kan? Sebab zaman dulu punya phone, kau kena set timer tau. Kau kena set 10 saat ataupun 5 saat. Ada phone dia bagi 10 saat. Ada phone dia zalim tau. Dia bagi 5 saat je. Kalau dia bagi kau 5 saat, lepas tu kau nak dapatkan wide angle, kau punya family sampai beratus, kau nak ambil semua full masuk, kau terpaksa duduk jauh tau. Kamera kau terpaksa tak jauh. And then kau terpaksa set dia punya timer, and then kau terpaksa berlari pergi kat location kau nak ambil gambar tu. So benda tu susah. Tapi dengan adanya S Pen ni, kau orang boleh snap gambar tanpa perlu nak set timer. Sebab kau just klik dekat dia punya button ni. Kau nampak kan ada benda warna kelabu ni kan. So kau tengok aku tunjuk contoh aku snap kat sini. Nampak? Dia dah bergelip tu. Bergelip tu maknanya dia dah tangkap lah gambar tu. Ni hasilnya. So benda ni memudahkan. Tak perlu lagi kau orang nak berjogging, nak berlari, nak ambil gambar, tak sempat lah. Dia punya timer 5 saat. Tak perlu lagi dengan adanya S Pen. Tapi mungkin phone-phone lain ada cara dia dengan cara timer lah kot. Sebab rumah aku ni masih lagi ada pengguna phone lain macam Vivo. Aku sendiri pernah pakai Oppo. Tapi timer dia orang tu okey lah sebab dia bagi 10 saat. Sempat lah. Tapi kalau korang nak snap banyak gambar, susah lah sikit kalau tak ada orang yang tolong ambil gambar kan. Sebab bila kau letak je kau punya kamera tu, nak macam hari raya apa semua kan, kau letak je kau punya kamera, kau just duduk, kau nak buat gaya macam mana, okay freestyle, kau just klik je freestyle. Kalau kau kata okay gambar formal, kau klik je gambar formal. So tak payahlah kau nak pergi balik, tak payah. So S Pen ni dari segi ambil gambar sangat membantu. Next thing adalah S Pen ni membantu aku time aku nak guna dia bagi split screen, split software apa aku tak ingat lah. Contoh lah macam aku nak guna YouTube kan, so aku just tekan atas ni, aku pergi kepada dia punya open in split screen view. So dia boleh pecahkan kepada dua. So dalam masa yang sama aku boleh layan aku punya customer. Contohlah kalau aku memerlukan YouTube untuk aku nak bagi tahu customer aku, mungkin customer aku tanya,
saya punya laptop ni problem macam ni. So mungkin aku perlu review, aku perlu cari jawapan melalui YouTube. So aku boleh tengok YouTube kat atas and then aku perlukan kat bawah ni. And tak ada kaitan pun dengan pen ni, boleh pakai tangan je. Tapi ada certain benda aku kena tulis lah. Aku kena tulis aku punya barang apa yang tak cukup apa, aku just tulis kat sini. Sebab kita boleh tulis macam kertas. So depend on your writing hand lah, macam mana kau tulis dengan tangan. Kalau tulisan kau cantik atas kertas, cantiklah dalam pen. Kalau tulisan kau buruk atas kertas, buruklah dalam kau punya phone ni. So aku punya tulisan so boleh-boleh lah, boleh baca untuk diri sendiri. So aku tulis je lah, contoh macam aku punya supplier bagi tahu, okay, hari ni barang apa nak update ke. So aku just macam tulis je pakai pen. So ni membantu. Banyak benda lagi boleh membantu sebenarnya. Nak melukis ke, kalau kau ada anak ke, anak kau nak main phone nak melukis, boleh pakai S Pen tu. Dan bagi orang yang ada pelukis ke apa semua, sebab aku ada tengok satu channel YouTube ni, dia, aku tak ingat lah YouTube ke TikTok ke apa, aku tak ingat, tapi dia pakai Note 10 Plus lah. Dia pakai Samsung Galaxy Note 10 Plus. Dia buat lukis tau, tapi lukisan dia gila-gila cantik. Macam-macam dia lukis. Lukisan komik, lukisan anime, apa, Bumblebee, macam-macam. Aku tengok lah, tapi aku tak ingat TikTok ke ataupun IG ke, aku tak ingat. Tapi dia memang pakai Samsung Galaxy Note 10 Plus, menggunakan pensel tu dia boleh melukis. So kalau korang yang jadi minat melukis, mungkin korang boleh beli Samsung Galaxy Note 10 Plus ni, ataupun korang pergi je kepada Samsung Galaxy Note 20 yang baru dilancarkan tapi belum lagi keluar lah, sebab masih lagi dalam proses pre-order. So and ada dua perkara lagi kot review aku. Body aku dah review, screen dah, RAM and storage dah, kamera dah, speaker pun dah, and S Pen yang kelebihan yang ada daripada apa Note series ni, memang ada S Pen lah daripada Samsung Galaxy Note 1 lagi, Note 2, Note 3, Note 4, mana-mana Note series tu memang akan disediakan dia punya pen. So ini adalah kelebihan ataupun boleh kata respirasi daripada Samsung lah untuk Note series. Okay. So yang keduanya yang aku suka kepada telefon ni, mana-mana telefon pun korang boleh dapatkan sekarang. Anak-anak zaman sekarang ni memang dah ada TWS punya Bluetooth audio untuk earphone and watch, Galaxy Watch ataupun apa panggil jam pintar apa semua kan. Aku boleh kata Realme pun ada, Oppo pun ada, Vivo pun ada, mana-mana brand telefon, smartphone memang ada buat benda ni. So aku perasan yang berkelebihannya adalah aku pakai Samsung Galaxy Buds, iaitu dia punya earphone, Bluetooth earphone, and aku pakai smartwatch dia, iaitu Samsung Galaxy Watch 2. Sorry, yang pertama punya Samsung Galaxy Watch yang pertama punya. Aku tak pakai yang dua punya, aku pakai yang dia punya, yang model yang pertama dia buat keluar untuk jam tu. So bagus sebab dia boleh kira kalori and dia connect terus dengan phone lah. Aku tak kata benda ni kena-mengena dengan Note 10 pun, tak pun. Ni just side ataupun orang panggil apa, aku punya review tambahan yang lain lah. Sebab benda ni phone lain pun boleh buat, tapi benda ni plus lah dengan harga dia yang agak mahal. So aku boleh buat benda tu. Aku nak dengar lagu pakai benda ni boleh, aku nak dengar apa-apa pun boleh, nak cakap phone pun boleh. Sebab ni cakap phone pun clear je. Dia punya Samsung Galaxy Buds ni boleh kata clear. Just kau pakai je kat kau punya telinga and then kau boleh on call dengan kawan-kawan ke, dengan kau punya wife ke, family ke, atau apa-apa pun sangat clear. So kau nak cakap phone tak ada masalah. So and last thing yang penting adalah dia punya charger dia. So ni charger dia ni pun kira dah setahun lah aku pakai. Charger dengan dia punya kabel lah, dia punya kabel ni. Tapi kabel dia ni tak ada apa sangat pun. Cuma yang nak cakap pasal dia punya charger dia ni, tak silap aku 18 watt rasanya. Kalau tak silap lah, aku kena Google balik ataupun korang boleh cari balik. Kalau aku silap, aku minta maaf pasal benda ni, sebab aku tak teringat pula nak tengok dia punya watt dia. Tapi tak silap aku 18 watt. Lepas tu dia ada bagi sampai 40 watt yang kau kena tambah duit lah. Kau kena beli yang lain lagi lah, tambah lagi duit dalam RM200, kau boleh dapat yang lebih tinggi. So dia lebih fast charging. And dekat sini pun memang dia claim lah dia ni super fast charging. And aku tak nafi lah. Untuk Samsung Galaxy Note 10 Plus yang aku pakai setahun ni, aku boleh kata kalau daripada 20% dia punya bateri nak sampai 100 tu, aku boleh kata dalam 45 minit lah. 45 minit pun dah siap.
Sedangkan kalau zaman-zaman dulu punya 20% nak sampai ke 100% tu mungkin sejam setengah ke baru penuh dia punya bateri. So untuk Samsung Galaxy Note 10 Plus bersama dengan dia punya charger yang dia dah sediakan dalam kotak ni, aku boleh kata dia punya charging laju. Kira apa yang dia claim tu betul lah. Tapi kalau korang beli yang 45 watt ataupun berapa watt, aku tak ingat yang satu lagi tu, yang memang dia keluarkan sekali dengan Samsung Galaxy Note 10 ni. So dia ada keluarkan juga charger, tapi kau kena tambah lah. Benda ni datang daripada kotak. Kalau kau nak yang lebih watt tinggi tu, kau kena tambah duit. Yang tu ada yang claim 30 minit pun dah penuh. Tak silap aku lah, dia tu Samsung sendiri yang bagi tahu, dia katanya macam tu. And side tambahan lain iaitu dia punya AKG. Aku tak pakai pun lagi AKG punya earphone sebab aku dah ada Samsung Galaxy Buds ni. So aku dah tak pakai lah dia punya kabel yang wired punya earphone ni. So ni AKG warna putih kalau korang boleh tengok. Sebab kalau korang beli warna hitam, korang akan dapat warna hitam. And ni warna putih punya sebab aku punya phone putih. Aku tak pakai lagi. Tapi aku pernah pakai yang Samsung Galaxy Note 9 dulu. Aku memang peminat Samsung Note lah. Sebab sebelum ni aku pakai Note 9. And Note 9 punya AKG sama je. Clear, memang boleh kata best. Sama kau boleh dapat kualiti yang sama dengan AKG punya AKG punya Samsung Galaxy Buds sebab dia memang bekerjasama dengan AKG. Dua-dua ni pun AKG. So dia punya sound sama je, cuma beza yang ni wired, yang jenis berwayar punya, yang ni jenis yang Bluetooth. So ini yang kau dapat dalam kotak lah. Aku bukan buat unboxing tau, just untuk bagi tahu kau orang lah. Untuk Samsung Galaxy Note 20 tak silap aku ada rasanya dia punya AKG ni. Dia punya earphone ni aku rasa ada. Ada aku tengok yang US punya YouTuber tu, aku tengok dia unbox tak ada lah dia punya earphone. So aku tak tahulah macam mana sebab aku tak study lah pula yang Samsung Galaxy Note 20 tu macam mana. Tapi kalau ada yang mana-mana yang sudi nak bagi aku review, boleh juga aku rasa. Okay, by the way, itu sajalah aku punya review yang kira ringkas je lah. Cuma aku nak bagi tahu sekarang ni dari segi persen, daripada 100%, aku boleh rating dia 80% dia adalah the best phone. Aku boleh bagi tahu the best phone pun sebab korang boleh tengok melalui harga dia lah. Macam korang bayar Apple, korang beli iPhone 11 Pro Max ke, ataupun kau beli iPhone 10 ke, whatsoever iPhone sekalipun, kau tengok harga dia pun memang dah memang buat kau kering poket. So aku rasa benda tu memang dia akan bagi kau the best lah kan. Lain kalau kau beli telefon yang harga 500 ke 400 ke, kau dapat apa yang kau bayar lah. So bagi aku, dengan harga dia ni, masa aku beli, aku boleh tunjuk kat nanti belakang habis, nanti last video ni aku akan tunjuk dia punya spek lah untuk model aku ni, and beserta dengan harga. Kau boleh tengok last video nanti. Harga dia memang berpatutan dengan apa yang disediakan dari segi body, dari segi screen, RAM, storage dia, kamera, speaker, dia punya S Pen, charger dia. So everything is, aku boleh kata sangat-sangat bagus and padan dengan harga yang kau beli. So aku boleh cadang kepada korang semua, kalau korang ada duit, kalau korang mampu untuk dapatkan Samsung Galaxy Note series, Note 10 ke Note 20, even Note 9 pun masih lagi ada di pasaran. Aku boleh kata korang boleh beli lagi and relevan untuk dipakai untuk 2, 3, 4 tahun lagi. Aku rasa masih relevan untuk gaming and untuk korang buat kerja lah. Sebab phone ni dia lebih target kepada orang yang nak buat bisnes ataupun mungkin golongan profesional lah, macam cikgu ke, ataupun mungkin someone yang businessman, ataupun apa-apalah. Sebab everything is perfect dekat phone ni dari segi kamera semua. So golongan-golongan yang mungkin ada buat kerja profesional sikit ke, yang memerlukan phone yang tinggi sebab nak layan application yang banyak dalam satu masa, Samsung Galaxy Note Samsung Galaxy Note 10 sangat membantu korang. Okay, so sampai di sini saja review, and korang jangan tutup lagi sebab last video ni akan ada aku bagi bukan penerangan lah, aku akan tulis sikit dia punya spek-spek untuk model yang aku ambil ni and beserta dengan harga. And itu saja review ku untuk Samsung Galaxy Note 10 Plus ni. So terima kasih banyak-banyak yang sudi menonton video aku. Korang mungkin dapat membantu korang yang mungkin nak beli phone ni. And jangan gusar lah untuk dapatkan phone ni sebab everything is good. Nak main game, terutama korang yang mungkin suka main game, memang boleh main game. Korang nak ambil gambar pun clear, and nak buat kerja pun best, nak running software ataupun application banyak pun best. So boleh kata TikTok. Okay, so
Sampai sini saja. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Bye.